Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Madalina binti Muhammad Isa, nombor matrik 276521, PES Cawangan Kuala Lumpur. Yang dihormati pensyarah Encik Ahli Hafizah bin Muhammad Rawi, saya ingin menerangkan tajuk Pembinaan Negara Bangsa ikut Perspektif Malaysia. Dalam proses pembinaan negara bangsa, rakyat Malaysia hendaklah mencapai muafakat antara satu sama lain demi menjaga keharmonian negara. Konsep negara adalah kawasan yang memiliki wilayah tertentu, sempadan dan pemerintahan yang berkesan. Negara kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Malaysia, terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, di Malaysia telah mengamalkan demokrasi berparlimen, iaitu Raja Perlembagaan. Ketua Negara Malaysia adalah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertua Agong yang mengamalkan sistem pergiliran dalam tempoh 5 tahun. Manakala pemilihan Perdana Menteri yang dilantik daripada komponen parti atau ketua sebuah politik serta pemimpin berdasarkan mendapatkan kemenangan dalam pilihan raya umum dengan kemenangan 2/3 majoriti daripada ahli Dewan Rakyat Malaysia. Malah, Malaysia memiliki sebuah jata negara, iaitu lambang rasmi Kerajaan Malaysia yang telah diperkenalkan dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952. Konsep bangsa yang membawa makna sebagai sekumpulan manusia yang menetap di suatu wilayah. Mereka mempunyai tamadun yang dapat dilihat dari segi budaya dan politik. Seterusnya, konsep negara bangsa adalah pembentukan sesebuah bangsa dan ditingkatkan dengan konsep wilayah sebagai identiti. Penduduk zaman kini telah dimodernkan, di mana penduduk terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina dan India, serta 60 etnik di Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan agama Islam adalah agama rasmi serta bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Sejak penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963, telah mewujudkan keadaan lebih stabil dari segi keadaan ekonomi, sosial dan keharmonian antara kaum. Sebagai contoh, dari segi kepelbagaian budaya, kaum iaitu Melayu masih mengamalkan tarian tradisional, tarian zapin yang dipopular di negeri Johor. Selain itu, masyarakat Melayu juga masih mengekalkan penggunaan alatan muzik tradisional, iaitu kompang, untuk kegunaan majlis keramaian dan majlis tertentu. Seterusnya, masyarakat Melayu masih memainkan permainan tradisional, iaitu sepak raga, yang merupakan permainan yang digemari oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat Cina pula masih mengamalkan tarian tradisional, iaitu tarian kipas, dan mempercayai angin adalah satu yang membawa makna feng-shui. Selain itu, masyarakat Cina masih mengekalkan alatan muzik, iaitu gegendang 24 jam, iaitu dikenali sebagai gendang Cina atau gendang Cigu. Malah, masyarakat Cina masih memainkan permainan tradisional, iaitu yoyo Cina yang boleh menghasilkan bunyi. Seterusnya, masyarakat India di Malaysia juga masih mengamalkan tarian Bharatanatyam. Selain itu, masyarakat India meminati alatan muzik iaitu
Dolak. Dolak adalah sejenis alat gegendang dua muka berbentuk tung. Malah, masyarakat India meminati sukan tradisional iaitu kabadi. Permainan ini melibatkan dua pasukan terdiri daripada 7 peserta dalam sepasukan. Kesimpulannya, sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan etnik, perkara ini dianggap penting kerana bagi sebuah negara yang mahu mencapai kemajuan adalah bergantung kepada perpaduan dan keharmonian rakyat tersendiri. Perkara asas yang perlu diwujudkan dalam memupuk semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati dan sikap bertolak ansur sesama kaum. Sekian sahaja penerangan dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.